Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Projek perkuburan bukan Islam di kawasan Felda Bukit Cerakah, Kuala Selangor terus mengundang bantahan penduduk setempat. Hampir 50,000 penduduk dari 5 buah kampung setempat mendakwa bantahan yang sudah berlarutan lebih 2 bulan tidak mendapat perhatian sepatutnya daripada pentadbiran kerajaan negeri. Sebagai Menteri Besar, betul kita rakyat Selangor, kita hantar memorandum dengan cara terhormat. Apabila dia tidak berturun padang, dia tak ada dengar rintihan orang kampung, bagaimana kami nak suka dia? Mungkin segelintir suka. Mungkin segelintir mungkin dia kata suka. Tapi bagi kita, kami dah ada masalah begini. Harapan sepenuhnya dengan dia turun padang, tetapi apabila dia tak turun padang, memang kami rasa penduduk sini tak suka dia. Dengan kecewa. Kegagalan mendapat maklum balas daripada kerajaan negeri memaksa penduduk memanjangkan isu itu kepada pihak istana. Satu memorandum telah diserahkan kepada wakil istana iaitu melalui Orang Besar Daerah Kuala Selangor, Dato' Yaakob Ismail pada 14 Januari lalu. Saya rasa sedih sangat bila keadaan seperti berlaku. Seolah-olah sebab sebilangan besar orang-orang Melayu sini yang beragama Islam, dia akan menghadap kiblat di sana. Dan kami merayu, kami memohon daulat Tuanku, parti-parti yang ini lah, memohon merayu sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Dan saya cabar syarikat ni untuk buat di tempat mereka. Di kawasan orang-orang Cina. Adakah mereka bagi? Dan harapan kami lah kepada orang-orang yang di atas ni, pandanglah kami. Kami berharap agar isu ini dapat diselesaikan dengan cara terhormat. Agar ianya tidak berpanjangan demi kebaikan penduduk-penduduk 5 kampung terbabit yang majoritinya Melayu beragama Islam. Sehinggalah ke generasi-generasi yang akan datang. Kawasan yang terlibat adalah Kampung Felda Bukit Cerakah, Bandar Puncak Alam, Kampung Bukit Kapar Tambahan, Kampung Bukit Kerayong dan Kampung Bukit Hijau. Isu tersebut hangat diperkatakan memandangkan pembinaannya dibuat di atas bukit yang terletak di tengah-tengah 5 perkampungan yang majoriti penduduk Melayu. Malah penduduk sudah beberapa kali mengadakan demonstrasi di tapak lokasi dan juga di bangunan setiausaha kerajaan negeri SUK dengan menyerahkan memorandum kepada Menteri Besar. Cadangan pembinaan kubur bukan Islam di atas bukit di kawasan seluas kira-kira 80 hektar di kawasan itu disedari penduduk selepas kerja penerokaan tanah dilakukan. Kira-kira 5,000 penduduk dan peniaga di Taman Nirwana Ampang berdepan gangguan bekalan air sejak hujung tahun lalu ekoran kejadian paip pecah yang sering berlaku di kawasan sekitar. Rangkaian paip di kawasan berkenaan yang uzur antara punca bekalan air bersih seringkali terputus. Penduduk mendakwa sejak awal tahun ini sebanyak 12 kejadian paip pecah berlaku di kawasan terbabit menyaksikan berlaku gangguan bekalan 3 kali seminggu. Kita perlukan air, tiba-tiba tak ada info. Bila kita call, diorang cakap, okey ada problem. Kenapa kita tak diberitahu lebih awal? Kan, kalau diberitahu kan senang kita boleh prepare. Kita pun memang semua tinggal sini. Kalau dah satu tempat ni tak ada air, macam mana kita nak angkut air? Kalau kita minta diorang call, minta air pun belum tentu lagi dapat. Dia kata setengah hari je kak nanti ada air. Macam mana? Kita meniaga kan? Tak bolehlah buat macam ni. Malah terdapat segelintir penduduk terpaksa membaik pulih paip yang bocor dengan menggunakan kos sendiri. Kali paip di Taman Nirwana bocor. Lepas dia orang membaiki paip, bila dia dah buka air tu, kali kita punya paip dalam kawasan kondo kita dah 5-6 kali dah pecah. Dan kita dah kena tanggung kos dia sendiri oleh penduduk-penduduk di kondo. Tak, sampai sekarang kita dah belanja dekat sampai 30,000 lebih. Penduduk mendakwa kejadian paip pecah masih lagi berulang meski aduan banyak diajukan. Penduduk menggesa syarikat bekalan air Selangor Syabas segera mengganti semua paip lama yang dikatakan menjadi punca masalah air terus berlaku. Dia start satu-satu lah. Mana yang tempat yang mungkin dia dah weak, dia dah lemah, dia dah pecah,
Dia satu-satu dia kena. So dah banyak kali kes aku dah hantar tunjuk ni. Banyak kes. Dalam Facebook Syahbaz pun ada banyak tu. You boleh tengok dia punya list banyak tu. Itulah masalah kami. Kita minta tolong kalau boleh Syahbaz repair, tukarlah semua rangkaian pipe kat sini. Once and for all lah. Pertubuhan Peladang Negeri Selangor PPNS melebarkan sayap perniagaan ke bidang pemasaran beras. Fokus kepada beras super special tempatan dan beras mayang super special import. Bagi memajukan perniagaan beras, PPNS bekerjasama dengan Era Dimension Sinan Berhad, syarikat penuh milik Bumi Putra yang menjalankan perniagaan pemborong serta peruncitan beras. Menurut Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang Tan Sri Zainal Dahalan, beras tersebut akan diedarkan 14 pertubuhan peladang kawasan PPK seluruh Selangor. Penjualan 28,000 kampit beras disasarkan dalam sebulan. So dalam hal ini kita memberi pilihan kepada pengguna lah untuk dapat bekalan beras super special sama ada tempatan atau import dengan harga yang lebih murah lah dibandingkan dengan harga jualan di luar. Tan Sri Zainal melancarkan jualan beras PPNS di Pusat Pengumpulan Hasil Ladang PPK Kuala Langat. Beras super special tempatan dijual pada harga RM24.50 bagi 10 kilogram. Manakala beras mayang super special import RM29.70. Sekian saja sumbangan berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Nolela di Angkasa Puri.